Tak ikut kena denda. Itulah antara saranan yang kita sering kali war-warkan kepada anda untuk kita terus mematuhi SOP dan juga mengamalkan pembudayaan norma baharu dalam menuju ke arah endemik kelak. Baik, untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami ingin panjangkan slot pertama kita untuk hari ini. Kita akan bercakap berkenaan PKS, ya, bagaimana sebenarnya bajet 2022 ataupun tahun 2022 ini bakal melonjakkan lagi industri PKS tempatan. Jadi kita ingin bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Kami bawakan seorang tetamu menerusi Google Meet pada pagi ini, iaitu salah seorang usahawan tani. Selamat pagi diucapkan kepada Ratera Sari Sarian yang bersama kita pada hari ini menerusi Google Meet. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Terima kasih Menawar dan Syuhada. Sama-sama. Okey, kita sedia maklum dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, ia bukan satu tempoh yang sangat mencabar buat kita semua, termasuk juga kepada pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana di luar sana. Namun, di sebalik cabaran itu, kerajaan sudah pasti sangat prihatin dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif-inisiatif, khususnya dalam bajet 2022 ini untuk membantu golongan PKS, khususnya usahawan tani di luar sana. Jadi, mungkin untuk penggunaan ini, Puan boleh kongsikan bagaimana reaksi awal terhadap inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam bajet 2022? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diberi peluang untuk berkongsi pada pagi ini. Sudah tentu ya, kabar gembira kepada semua usahawan di Malaysia ni, khususnya usahawan tani. Dengan adanya inisiatif kerajaan dalam membangunkan sektor PKS ini sebenarnya adalah berita dan peluang yang ditunggu-tunggu oleh para usahawan seperti kami. Okey, banyak peluang dan laluan bagi usahawan PKS untuk keluar dari dibelenggu masalah-masalah yang menimpa sewaktu pasca pandemik ini. Sebenarnya amat membimbangkan kami sebagai golongan usahawan yang terkesan, dan kami hampir putus asa sebenarnya. Walau bagaimanapun kami percaya sebagai satu keluarga Malaysia, insya-Allah akan ada sinar dan jalan untuk keluar dari masalah ini, dan alhamdulillah salah satunya ialah inisiatif yang diberikan oleh kerajaan lah dalam bajet 2022 ni. Puan, kalau kita bercakap berkenaan dengan usaha tani ini melibatkan makanan rutin masyarakat Malaysia, dan kalau kita lihat sepanjang COVID-19, lockdown ataupun PKP dan sebagainya, keperluan ataupun demand itu ada. Jadi kalau Puan boleh kongsikan apa sebenarnya antara cabaran, bila ada permintaan, maksudnya sepatutnya seharusnya akan ada lah pergerakan, perniagaan dan sebagainya, tapi kita tak tahu ataupun ramai di luar sana mungkin tidak beberapa mengetahui apakah antara cabaran yang perlu dilalui oleh usahawan tani ini sewaktu pandemik COVID-19, walaupun permintaan di luar sana masih kekal ada dan juga masih tinggi. Okey, baik. Cabaran memang kita tak nafikanlah. Cabaran yang paling utama untuk meneruskan kelangsungan dan perkembangan perniagaan adalah salah satunya ialah aliran kewangan dan juga pemasaran. Di pasca pandemik ini khususnya cabaran-cabaran seperti ini meningkat berkali ganda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lah. Dan peratus untuk bertahan bagi kami ini sangat-sangat tipis. Sebab itu sokongan dan bantuan amat kami perlukan, dan kami betul-betul harapkan. Baik Puan, kita lihat juga antara galakan ataupun saranan di sebalik cabaran pandemik COVID-19 ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai usahawan-usahawan kita PMKS ini untuk beralih ke arah digitalisasi. Jadi daripada sudut pandang Puan sendiri, bagaimana aspek digitalisasi ini memberi impak ataupun manfaat kepada kelangsungan perniagaan untuk memacu ke arah yang pasaran yang lebih meluas lagi, Puan? Ya, betul. Okey, kita boleh merujuk kepada kelebihan perniagaan digital kat sini. Okey, wujudnya angin perubahan dari segi persaingan sebenarnya sama ada dalam dan luar negara. Jadi setiap syarikat ataupun usahawan perlu menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan hasil, mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, rakan kongsi, dari segi pekerja. Okey, selain itu membantu dalam peningkatan hasil. Okey, penggunaan digital juga dapat mengembangkan capaian ke negara lain dengan wujudnya teknologi canggih seperti internet, e-dagang dan sebagainya.
Bagaimana tahun 2022 bakal menjelang tiba dalam beberapa minggu saja lagi, Puan. Kalau Puan boleh kongsikan selaku salah seorang yang berada dalam industri usahawan tani ini, bagaimana Puan melihat tahun 2022 ini akan membantu setiap usahawan tani ini melonjakkan lagi perniagaan mereka? Okey. Bagi saya ada beberapa strategi lah yang boleh menarik minat usahawan. Okey. Contohnya terutamanya usahawan muda lah untuk berkecimpung dalam usahawan tani ni. Okey, antara salah satu usaha yang boleh dimainkan oleh kerajaan dalam membuka peluang, contohnya peluang pekerjaan yang luas dalam bidang pertanian. Okey, selain itu juga mengubah persepsi remaja dalam bidang pertanian dan perikanan contohnya. Okey, contohnya banyak kita ketengahkan usahawan-usahawan yang berjaya dalam bidang ni. Begitu juga dengan minat yang boleh diterapkan oleh ibu bapa sejak dari kecil tentang ilmu pertanian dan perikanan, contohnya seperti bercucuk tanam, memancing, mewujudkan taman mini kat rumah dan sebagainya. Okey, itu antara inisiatif yang sudah pasti yang dapat menepis stigma yang masih lagi wujud dalam kalangan masyarakat bahawa bidang pertanian ini merupakan bidang tradisional yang tidak membawa keuntungan, padahal manfaatnya lebih besar sebenarnya. Dan kita lihat sekarang ini pastinya ramai dalam kalangan anak-anak muda yang sudah pun terlibat dalam bidang pertanian, yang sudah pun mengukir nama di pentas kejayaan di peringkat bukan saja di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Jadi Puan, mungkin boleh kongsikan juga Puan dari sudut pemerhatian Puan sendiri, aspek pemerkasaan usahawan tani ini, bagaimana kerajaan turut melaksanakan jualan keluarga Malaysia, dan juga aspek pemerkasaan dari sudut penghapusan penghapusan orang tengah itu sendiri untuk meningkatkan lagi margin keuntungan bagi usahawan-usahawan tani di luar sana, Tuan. Okey, banyak yang kita boleh ambil daripada daripada peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan sebenarnya yang dapat membantu kita, dan juga info-info yang betul sebenarnya yang perlu kita ambil dan titik beratkanlah untuk supaya kita tidak terpengaruh dengan contohnya lah orang-orang tengah yang boleh yang boleh merosakkan kita punya pasaran sebenarnya. Dapatkan info yang betul, kemudian rebut peluang yang diberikan oleh kerajaan. Jangan mudah percaya pada kata-kata negatif dan juga sebaran-sebaran yang tak betul. Okey. Kemudian kita follow apa yang kerajaan nak beri pada kita. Peluang, okey, peluang yang kerajaan sediakan pada usahawan tu kita rebut. Insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah lah sebenarnya. Puan, ialah kita ada kongsikan antara inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan sekarang ini, sebab kita nak berikan sedikit korelasi tentang kenaikan harga barang di usahawan tani ini. Dia tidak lari jauh lah daripada isu ini. Jadi kerajaan mengambil inisiatif untuk melaksanakan beberapa program seperti yang Munawar kongsikan awal tadi. Jadi difahamkan kalau Puan terlibat secara langsung atau tidak langsung, mungkin boleh kongsi apakah antara manfaat program-program ini dilaksanakan untuk usahawan dan juga masyarakat Malaysia. Okey, banyak manfaat yang saya yang saya dapat sebenarnya, terutamanya daripada segi perubahan perniagaan lah. Okey, saya tak nafikan
Kalau ikut pada perkembangan perkembangan perniagaan saya lah, contohnya saya beri contoh, dengan adanya kelebihan ataupun bantuan yang diberikan oleh kerajaan pada ketika ini, khususnya pada pasca pandemik ni. Okey, dulu daripada saya berniaga saya berikan contoh lah yang lebih mudah. Dulu saya berniaga di lorong-lorong sebenarnya, dan kemudian saya cuba dapatkan inisiatif daripada kerajaan. Kemudian saya boleh pergi kepada perniagaan yang lebih selesa, dan sekarang lebih selesa lagi. Itu semua saya follow saya ikut apa yang disarankan dan peluang yang diberikan oleh kerajaan. Contohnya bantuan dari segi pengetahuan okey, cara-cara kita nak hadapi pasca pandemik, macam mana dengan perniagaan, sebenarnya ada diberikan latihan-latihan, bantuan, kemudian banyak lagi sebenarnya inisiatif. So kita ikut apa yang disarankan kerajaan sebenarnya. Tak ada masalah lah. Cuma ada perkembangan tu kalau kita tak ikut, kita tertinggal lah. Sebab tu jangan putus asa, sentiasa ikut apa yang disarankan kerajaan, dapatkan bantuan kerajaan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ratira Sari Sarian, usahawan tadi, atas perkongsian pandangan dan juga pengalaman. Khususnya kita diharapkan dapat memberi inspirasi kepada usahawan mikro, kecil dan juga sederhana di luar sana untuk bangkit semula dan juga memanfaatkan segala platform dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Puan. Terima kasih Munawwar dan Syuhada. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu sikit sebanyak terkongsi hari ini. Bagaimana semua inisiatif yang dibangunkan ataupun diadakan oleh pihak kerajaan boleh membantu pihak PMKS dalam memacu perniagaan mereka untuk tahun yang mendatang. Selepas ini Munawwar,